السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. Kitab penawar bagi hati, muka surat 56 baris 9 daripada atas. Wa qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain. Amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili Al-Indonesi rahimahullahu ta'ala, kata dia, dan jika adalah ujub itu dengan sebab pekerjaan yang diusahainya seperti ilmu dan ibadah, maka seyogia bahawa berfikir ia pada pekerjaan itu dengan sebab apa mudah ia baginya. Sama berbahasan sifat ujub kepada salah satu daripada sifat mazmumah yang ke-9 sebelum sifat mazmumah yang terakhir dalam kitab yang kedua. Maka dia kata dulu bahawasanya ujub itu boleh berlaku dua kebarangkalian. Sama ada dia boleh ujub dengan sebab kecantikan yang memang bukan usaha dia, apa-apa sajalah yang bukan usaha dia tapi dia dapat. Contohnya cantik rupa dia, elok suaranya, tu contoh dulu dia bagi. Hak tu memang tak patut untuk rujuk lah, dia kata, sebab hak tu milik Allah Ta'ala dah, memang tahu-tahu dah milik Allah Ta'ala, bukan kamu usaha. Jadi buat apa kita nak berasa bangga benda yang kita tak usaha? Benda yang kita tak usaha lepas tu bangga, tak patut gitu, dia kata. Sekarang yang kedua pula, benda yang kita usaha dan kita ujub dengan apa yang kita usaha. Maka dia kata, dan jika adalah ujub itu, ujub ni apa dia? Iaitu rasa hebat diri sendiri, rasa bangga diri sendiri tanpa kait dengan orang lain. Itu dia panggil ujub lah, lebih kurang tu. Dia kata, dan jika adalah ujub itu dengan sebab pekerjaan yang diusahainya diusahai seorang, seseorang usaha, tu maksudnya. Apa-apalah, contoh dia apa? Seperti ilmu dan ibadah. Ni ilmu rujuk pada ahli ilmuan, ibadah rujuk kepada orang kaki ibadat. Sebab dua ni benda yang mulia, dua ni benda sifat yang bukan semua orang boleh ada. Contohnya ilmu, bukan semua orang ada ilmu. Allah Ta'ala tak bagi kat semua orang. Allah Ta'ala bagi orang tertentu saja, orang tu ada ilmu sekian-sekian, hak lain tak ada. Orang ni ada ilmu kedoktoran, orang ni tak ada ilmu kedoktoran, dia ada ilmu pasang kereta. Orang ni tak ada ilmu pasang kereta, dia ni reti bab agama. Orang ni tak reti bab agama, dia reti bab mancing contohnya. Tu semua ilmu asing-asing belaka tu. Jadi tak semua orang boleh semua ilmu. Yang ada semua ilmu Allah Ta'ala seorang sahaja. Jadi dia bangga, dia berasa dia hebat. Dia berasa dengan ilmu itu dialah yang paling hebat di alam semesta ni. Dia berasa begitu. Itu dia panggil ujub. Tapi kalau dia banding orang, aku lebih hebat daripada dia, tu takabur lah. Sebab tu dia panggil takabur itu punca dia ialah disebabkan
Takkan dia ujuk dulu. Takkan tiba-tiba dia takabur gitu, mesti ada benda. Mesti ada benda yang dia rasa bangga, dia rasa dia mulia, tu ujuk. Lepas tu mari banding orang, dia panggil takabur. Ini contoh ilmu dan ibadah. Itu benda yang kita boleh usaha. Ibadat yang boleh usaha tu dalam kitab Tauhid sebut. Contoh dalam kitab Hidayatul Murid Syarah Jawharatul Tauhid, Imam Ibrahim Al-Laqani rahimahullah sebut, ibadat ni kita boleh usaha sampai tahap kita jadi wali. Boleh usaha tu. Nak kata sampai tahap wali tu boleh. Cuma yang tak bolehnya kita usaha sampai tahap Nabi Rasul lah, tu tak boleh. Nabi Rasul tu kurniaan Allah Ta'ala. Dia ibadat lah lagu mana pun sampai kiamat. Sehari 500 juta kali khatam Quran ke, sehari 500 juta kali rakaat ke, itu tetap tak jadi wali. Tetap tak jadi Nabi, tetap tak jadi Rasul. Tapi kalau wali boleh. Wali boleh usaha, Rasul dan Nabi tak boleh usaha. Hak tu kurniaan Allah Ta'ala. Tu disebut dalam kitab Hidayatul Murid Syarah Jawharatul Tauhid, tu salah satulah. Kitab-kitab akidah lain pun sama juga. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, seperti ilmu dan ibadat. Maka bila begitu, sayogianya bahawa, sayogia mana sepatutnya. Dia seyogia. Lah ni Kamus Dewan Perdana tu 2021, dia ejonya se, bukan sa dah. Dulu sa ni se pula. Macam-macam ni pun ni. Dulu sayogia ni seyogia pula cara ejo tu. Bukan SA dah, SE. Tukar pula. Aduh. Kemudian dia kata maka seyogia semestinya, sepatutnya bahawa berfikir ia seorang pada pekerjaan itu, pekerjaan yang dia usaha tadi, iaitu ilmu dan ibadat tu. Dia kena fikir. Fikir apa? Dengan sebab apa mudah ia pekerjaan tu bagi seorang. Dia kena mikir, sebab apa aku mudah dapat ilmu? Sebab apa aku mudah nak mari masjid surau, orang lain tak mampu? Dalam kampung Jati ada 500 orang contohnya, yang mari yang surau ni 20 orang. Sebab apa? Dia kena mikir gitu. Bukannya mari 20 orang, 20-20 ni ujuk lah kau. 20-20 ni rasa hebat lah kau, 20-20 ni rasa hebat pada orang lain. Mari takabur tu. Tak, tapi kita kena berasa, sebab apa Allah Ta'ala boleh beri aku taufik dia mari surau ni. Dia kena mikir gitu, supaya tak mari rasa hebat tu. Sebab apa? Sebab bila kata kita mikir, kata Allah Ta'ala yang beri ni, aku yang boleh mari ni sebab Allah Ta'ala, maka kita tak berasa ujuk, sebab kita boleh jadi Allah Ta'ala tarik nikmat ni. Tarik nikmat boleh pergi masjid surau, Allah Ta'ala beri nikmat tersebut pada orang lain, boleh. Tapi Allah Ta'ala pilih kita, Allah Ta'ala kehendak kita supaya dapat taufik hidayah, dapat mari masjid surau. Itu yang kita kena mikir, supaya tak mari berasa hebat. Itu semua daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata musannif rahimahullah, dia kata dengan sebab apa mudah ia baginya, dan bahawasanya tiada mudah ia pekerjaan tadi, ibadat dan ilmu tadi baginya, bagi seorang, melainkan kat mana mudah dengan anggota dan akal. Apa sebab aku boleh buat ibadat dengan ilmu ni? Pertamanya aku ada badan, anggota, dan aku ada akal. Sebab kalau tak ada akal boleh buat ibadat? Tak boleh dah. Dia itu gila, tak ada akal ni. Dia tu gila. Bila gila ada orang gila buat ibadat. Jarang kita tengok orang gila buat ibadat. Kalau buat pun tak sah. Sebab dia bukan ahli mukallaf. Bukan orang yang diberatkan tanggungjawab dosa dan pahala atas dia. Itu orang gila. Lepas tu sihat tu badan pula, lepas tu boleh buat tu. Ada orang sakit tak boleh buat dah apa-apa. Dia tu masuk hospital tu, terlentang situ. Nak pergi masjid tak boleh dah. Tak boleh gerak dah tuan. Tak boleh gerak tu badan dah tuan. Tinggal nak mati je. Boleh buat, tak boleh buat. Nak belajar tu tak boleh dah belajar. Nak belajar macam mana tu? Dah terlentang terkatil dah. Tu contoh dia. Jadi kita boleh fikir kata, aku boleh ada ilmu belajar ni, aku boleh buat ibadat, mari surau masjid, baca Quran, sedekah, zakat dan sebagainya ni, sebab aku ada sihat anggota dan akal. Itu nombor satu, tak habis lagi. Mikir hak dulu. Lepas tu, dan bahawasanya segala anggotanya anggota seorang, dan akalnya akal seorang, dan lainnya lain daripada anggota dan akal tu, semuanya makhluk bagi Allah Ta'ala. Dia fikir situ.
Nak suruh kita ingat Allah Ta'ala tu. Tapi kita tak direct pada Allah Ta'ala tu. Kita kata yang kita boleh buat ibadat dan ilmu ni, kita boleh belajar ni sebab kita ada anggota dan akal. Dah siapa yang bagi anggota akal? Allah Ta'ala. Tu. Jadi kita ingat pada Allah Ta'ala. Tak berasalah mari nak rasa bangga tu. Tak berasalah kita yang paling mulia atas dunia ni. Tak berasalah kita ni yang paling mulia daripada orang lain. Dia mari gitu. Dia mikir bukan daripada Tuhan, mikir aku buat ni punca mana? Sebab aku ada akal, sebab aku ada anggota, aku ada kaki yang sihat lagi boleh berjalan mari masjid, aku ada akal yang sihat lagi boleh waras tengok mana baik mana buruk, waktu sembahyang azan dikumandangkan aku boleh pergi sebab aku ada akal. Bila sembahyang, bila azan dikumandangkan makna masuk tu sembahyang. Itu syariat Islam, itu syiar Islam. Azan sudah dikumandangkan, maka itu bermaksud kita kena pergi surau, kena pergi masjid kalau tidak ada uzur untuk berjemaah. Melainkan kalau ada uzur, tak ada masalah dah. Contohnya hujan lajak lebat, hujan lajak lebat, tu uzur tu. Boleh pergi, boleh tak pergi. Uzur tu maksud apa? Bukan tak payah pergi masjid surau. Uzur tu maksud dia kalau dia sembahyang seorang tak makruh. Tu maksud uzur berjemaah. Uzur berjemaah tu sama dengan uzur berjemaah Jumaat. Sama ya. Bukan bermakna kalau uzur tu tak payah pergi sembahyang, bukan tak pergi sembahyang. Tak diuzurkan untuk pergi jemaah dengan makna kalau kita sembahyang seorang diri tidak makruh. Itu atas pandangan yang kata sunat dah. Sunat berjemaah ni. Kalau atas kata fardu ain berjemaah, haram lah dia sembahyang seorang. Ini nak lepas hak haram. Contoh kalau atas kita atas pandangan yang kata sunat jemaah, maka kalau ada uzur maka hilanglah makruh kalau kita sembahyang seorang. Kalau kita berpandangan atas kata mayang berjemaah itu fardu ain ke ataupun wajib ke atas kita, maka kalau kita ada uzur maka lepas dah kita daripada haram hukumnya kalau tinggal, sebab kita dia ada uzur. Antara uzurnya hujan lebat contohnya. Hujan lebat lah jok. Jadi tak nak pergi. Gigi tu basah. Sekira-kira basah tubuh kita kalau kita pergi juga surau tu. Basah pakaian dan tubuh kita kalau kita pergi surau tersebut. Maka itu digugurkan, diuzurkan oleh syarak untuk tak pergi sembahyang jemaah. Habis. Tu semua makhluk Allah Ta'ala menjadikan akan dia akan akal dan anggota tadi oleh Allah Ta'ala dengan semata-mata limpah kurnianya, limpah kurnia Allah. Kita sebut dah dulu, kurnia Allah Ta'ala itu bermaksud Allah Ta'ala memberi sesuatu tanpa kita minta. Itu kurnia. Macam gambar Piramli, kurnia daripada sultan. Gambar Piramli, kurnia daripada sultan. Pak belalang tu naik jadi Laksmana Negara contohlah. Apa dia tak ingat lagi tu. Dia minta tak, dia tak minta pun, tapi raja bagi, sultan bagi. Tu dia panggil kurnia. Allah Ta'ala dia bagi nafak, dia bagi iman, dia bagi Islam, dia bagi kita buat ibadat, dia bagi ilmu. Kita minta tak? Tak minta pun dia bagi. Kalau kita minta lagi aula lah, lagi utama. Sebab kita senantiasa bergantung hati dengan Allah Ta'ala. Kalau kita senantiasa meminta kepada Allah Ta'ala, walaupun sekecil-kecil benda, walaupun kecil benda tu benda remeh sekalipun, umpama nak beli garam, beli garam nak beli kedai, kita pun doa kepada Allah Ta'ala, ya Allah Tuhan aku permudahkanlah aku untuk aku beli garam. Boleh. Dia sentiasa bergantung pada Allah Ta'ala. Maka bila benda kecil pun dia bergantung. Jadi layakkah kita untuk ujub, untuk rasa bangga benda yang kita usaha? Tak layak, sebab itu semua milik Tuhan. Ingat inilah waktu kamu, dan akan barang yang mengerjakan oleh kamu akan dia akan barang. Dia gini, ayat Quran ni dia ada sedikit tafsiran lah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Kalau terjemah mudah kitanya, Allah Ta'ala menciptakan kita, diri kita ni, dan menciptakan perbuatan kamu. Okey. Wa ma ta'maluna ni, perbuatan kamu ni perbuatan apa? Tu khilaf ulama. Khilaf ulama tafsir wa ma ta'malun ni apa dia yang dimaksudkan. Sebab apa khilaf? Sebab dia khilaf ma tu maksud apa? Tu. Lafaz ma tu mim alif. Tu maksud apa? Jadi pandangan pertama kata, kalau kata ma tu ma masdariyah dia panggil. Kaedah bahasa Arab lah. Ma masdariyah dengan makna dia akan jadi gini, wallahu khalaqakum wa amalakum. Allah Ta'ala menciptakan diri kamu dan apa yang kamu perbuat. Kalau atas tafsiran itu, makna perbuatan situ umum.
Sama ada perbuatan yang sebab turunnya ayat ni ke, perbuatan kita ke, perbuatan dunia ke, akhirat ke, semua Allah Ta'ala buat sebab Allah Ta'ala cipta kudrat kita. Allah Ta'ala yang membuat zat kita, maka apa-apa sahaja yang terbit daripada kita tu semua juga perbuatan Tuhan. Tu satu tafsiran. Tafsiran kedua kata, bukan ma tu masdariyah, ma tu ma mausuliyah. Bila ma mausuliyah dia jadi gini ayat Quran dia, wallahu khalaqakum wa ma ta'malunahu. Dia hu tu balik pada ma. Iaitu maksud dia Allah Ta'ala telah menciptakan kamu dan telah menciptakan apa yang kamu telah buat. Apa yang kamu telah buat. Apa yang kamu telah buat tu? Itu khusus kepada sebab turun ayat, iaitu kepada puak-puak musyrikin yang buat berhala. Dengan makna berhala tu pun Allah buat, kamu pun Allah Ta'ala buat. Tapi jadi Tuhan yang semua siapa? Allah Ta'ala. Bukannya berhala yang kamu buat tu. Yang kamu buat berhala tu pun aku buat. Sebab hakikatnya Allah Ta'ala yang buat berlaku. Berhala tu pun Allah buat. Yang makhluk tu pun Allah Ta'ala buat. Kalau ikut adatnya, mereka lah buat. Mereka lah orang kafir buat berhala tu. Dah siapa yang cipta orang kafir tersebut? Allah Ta'ala. Automatik apa yang mereka buat juga Allah Ta'ala buat. Jadi berhala pun Allah buat. Tu yang dia nak menafikan bahawasanya tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ingat ayat ni, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ayat ni biasanya dalam akidah. Sebab kita, perbuatan kita semua Allah buat. Kalau dalam bahas akidah, biasanya dalam bab sifat kudrat. Allah Ta'ala mencipta kita dan mencipta perbuatan kita. Sama ada sifat kudrat ataupun sifat wahdaniyah, keesaan pada perbuatan Tuhan. Inilah dalilnya, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Kemudian, dan firman Allah Ta'ala surah, tu silap sikit bukan surah Ad-Dahr. Mungkin wallahualam kita tak check lah. Mungkin surah Al-Insan tu ada nama lain kot, wallahualam. Ini surah Al-Insan tu, surah Al-Insan ayat 30. Apa dia tu? Wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Arti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tiada menghendaki. Sebab Ad-Dahr ni memang manusia nama dia. Ad-Dahr pun nama bahasa Arab dia, terjemah kita manusia juga. Al-Insan pun manusia juga. Cuma nama surah tu adakah nama lain bagi Al-Insan tu Ad-Dahr, itu saya tak rujuk. Wallahualam. Mungkinlah. Artinya, dan tiada menghendaki oleh kamu akan sesuatu, melainkan bahawa menghendaki akan suatu yang kita hendak tu oleh Allah Ta'ala. Ni dalil bagi sifat iradah pula kalau dalam akidah. Tapi ni mari dalil dalam bab tasawuf, dalam bab wujud. Kita nak wujud, ingat, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Baru kemah lagi ada dalil dalam kepala otak kita. Dalil apa saya nak wujud ni? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Tak boleh kita ni kehendak kita belaka ni ialah kehendak Allah dah sejak azali. Segala kehendak kita ni sudah dipayungi dengan kehendak dah sejak azali. Segala kehendak kita sudah termaktub dan Allah Ta'ala sudah mengetahui sejak azali apa yang kita kehendak, dan Allah Ta'ala telah kehendak sejak azali seperti mana apa yang kita kehendak, sama ada muafakat dengan apa yang kita kehendak ataupun bercanggah. Ini biasa dalam bab qada qadar lah. Perbuatan Allah, perbuatan makhluk, iradat Allah, kehendak makhluk. Biasa dalam bab qada dan qadar. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, maka seyogialah bagi yang berakal. Berakal sini yang berakal sempurna. Bukan berakal ada dua, berakal yang sempurna, berakal yang tidak sempurna. Jadi berakal sini berakal yang sempurna. Jadi kalau contoh dalam Al-Quran, afala ta'qilun, tidakkah kalian berakal? Afala tubsirun, tidakkah kalian melihat? Berakal situ apa dia? Tuju kepada orang yang punya akal yang sempurna. Sebab akal yang sempurna dia boleh mikir dengan baik. Akal yang tak sempurna tak boleh mikir baik. Mikir merata.
Mereka tak tahu apa, mikir benda tau. Tapi kalau dia tak kilun, orang yang berakal yang sempurna, dia akan tahu mana baik mana buruk. Jadi dia kata, segianya bagi yang berakal, ini akal yang sempurna, bahawa adalah ujubnya seorang itu selama-lama dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala dan kemurahan Allah. Dengan mana orang yang sempurna akal ni sepatut dia ujub dia itu, rasa takjub dia, rasa seronok dia tu hanya untuk Allah Taala. Sebab Allah Ta'ala yang beri kepada dia kurniaan anggota akal, boleh dia buat ibadat, boleh dia ada ilmu. Bukan pada manusia. Bukan kita nak banding pada manusia lain, kita berasa hebat, diri sendiri rasa hebat tak. Tapi kita berasa hebat sebab Allah Ta'ala beri kita begitu. Mana kita bangga dengan Tuhan, bukan bangga diri sendiri. Bila kata ujub pada Allah, mana kita bangga dengan Allah, bukan bangga diri sendiri. Kalau bangga diri sendiri, haramlah, tak boleh. Itu dia panggil ujub. Tapi kalau ujub dengan Allah, dengan mana kita bangga Allah Ta'ala beri kepada kita nikmat-nikmat tersebut, dan mudah-mudahan berkekalanlah, berpanjang-panjanglah dia sehinggalah kita mati. Kalau boleh semua nak sihat belakang sebab kita nak buat ibadat. Tapi itulah, waktu sihat kita tak buat ibadat. Waktu sakit barulah kita tahu nikmat sihat lagu mana. Waktu masa lapang kita tak mau ibadat. Waktu kita sempit, dah sibuk, baru tahu nikmatnya masa lapang. Dia biasa nikmat-nikmat ni, dia akan kecapi, dia akan rasa sedap bila dia sempit. Bila dia berasa tersepit, bila dia berasa ada masalah, dia baru teringat, oh dulu kalau giam aku tahu buat tak apa. Tapi nak buat macam mana dah? Nabi SAW adalah hadis yang sahih, atau kama qal, dia sebut dua nikmat yang jangan sama sekali kita ni sia-siakan. Yang pertama waktu lapang, yang kedua sihat. Jadi kalau kita ada dua benda ni, penuhilah sungguh-sungguh waktu dua ni dengan ibadat pada Allah Ta'ala, dengan kita belajar fardu ain dan sebagainya. Benda-benda yang berfaedah. Selagi mana dua-dua ni, kalau habis salah satu atau habis dua-dua ni, tak ada apa lagi kita ni. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, maka saya mana tadi? Kerana mengurniakan ia Allah baginya bagi seorang tadi akan ilmu dan akal, dan memberi petunjuk ia Allah. Memberi petunjuk ni hidayah lah. Hidayah dengan taufik ni saling berkait. Taufik ni apa dia? Khalqul qudrati lit ta'ah. Allah Ta'ala menciptakan kudrat untuk kita buat ibadat. Kalau Allah Ta'ala khalqul qudrati lil maksiyah, Allah Ta'ala cipta kudrat kita untuk buat maksiat, tu tak panggil taufik, tu panggil khidlan. Tu dia panggil apa? Khidlan. Bukan taufik. Contoh orang curi, tu Allah daripada Allah Ta'ala juga. Ni nisbah percakapan di majlis ilmu. Ni daripada Allah Ta'ala juga, boleh dia mencuri, tapi tak panggil taufik mencuri, dia panggil khidlan. Sebab itu benda jahat. Kalau kita ni pergi semai jemaah, boleh belajar kita lagi, tu taufik. Allah Ta'ala beri kekuatan untuk kita buat taat. Dan orang yang dapat taufik semestinya dapat hidayah. Hidayah ni petunjuklah. Dia tahu kelebihan sembahyang jemaah dan dia pergi. Tu dapat hidayah dan taufik. Ada orang dapat hidayah tapi tak ada taufik. Dia tahu 27 darjat tu, tapi hanya mari waktu Ramadan sahaja, mari waktu sembahyang raya sahaja, tak mari waktu-waktu biasa. Tu tidak ada taufik, tapi ada hidayah. Dia tahu majlis ilmu ni nak menghilangkan kejahilan. Dia tahu atas dia wajib belajar fardu ain, tapi tak belajar. Itu ada hidayah, tidak ada taufik. Tu. Jadi setiap orang yang dapat hidayah pasti dapat setiap orang yang dapat taufik pasti dapat hidayah, tapi tak mesti orang yang dapat hidayah dapat taufik. Tu. Jadi saya kata, dan memberi petunjuk ia Allah, mana hidayah baginya bagi seorang kepada ibadat. Dia ibadat apa? Tahajud. Sebab apa dia boleh buat tahajud? Sebab dia tahu kelebihan tahajud, tu hidayah. Lepas tu buat tak? Buat sungguh. Tu taufik. Dia tahu kelebihan sembahyang duha. 2 rakaat sembahyang duha menyebabkan dia dicop Allah Ta'ala sebagai orang yang tak lalai. Kalau 4 rakaat seperti orang yang buat ibadat. Kalau 6 rakaat akan dimakbulkan doa dia. Dalam hadis yang dhaif lah hadis tu. Dia tahu kelebihan tu, ada hidayah, tapi nak buat malah tak ada taufik. Kalau dia buat, makna dia ada hidayah dan taufik. Tu beza dia. Kemudian dengan tiada terdahulu baginya bagi seorang. Mana tadi?
Dan memberi petunjuk ia Allah baginya bagi seorang kepada ibadat. Macam mana dia bagi petunjuk tu? Dengan tiada ada terdahulu baginya bagi seorang sebab dan usaha dan ikhtiar. Sebelum dia usaha, sebelum dia ikhtiar, Allah bagi petunjuk. Sebelum dia usaha buat ni, ada tak petunjuk? Ada. Sebab tu dia boleh buat. Kalau dia buat tanpa hidayah, kita tak boleh terima orang seseorang berbuat ibadat tanpa dia ada hidayah. Lagu mana? Mesti dia buat ibadat tu pasti ada hidayahnya. Hidayah tu datang bila? Sebelum adanya usaha sendiri, sebelum adanya ikhtiar. Lepas tu dia kata dengan tiada terdahulu. Maknanya tiada terdahulu apa yang diberikan taufik, apa yang diberikan hidayah oleh Tuhan. Terdahulu apa dia? Sebab, usaha, ikhtiar. Tu tak mendahului petunjuk Allah Ta'ala. Petunjuk Allah yang dulu mari. Bila petunjuk Allah yang mari dulu, lepas tu usaha ikhtiar dia kemudian lah. Bila usaha ikhtiar dia buat sungguh, maka tu dia panggil ada taufik. Kalau tak buat, dia panggil ada hidayah saja, tak ada taufik. Dan kalau dia tak buat tapi dia berniat, dia berazam untuk buat tapi tak buat, dapat juga pahala tapi satu lah. Tu. Tapi kalau dia buat sungguh, dapat 10 kali ganda. Tu masyhur adalah hadis berkaitan dengan niat. Kalau seseorang itu berniat, berazam untuk melakukan sesuatu, berazam dia sebab lintasan niat ni ada banyak pula. Ni berazam sungguh nak buat, tiba-tiba tak buat, dapat 1 pahala. Buat sungguh, dapat 10. Kalau berazam nak buat jahat tapi tak buat, dapat 1 dosa, wajib taubat. Tapi kalau dia buat, dosa. Dia kalau berazam untuk buat maksiat, kalau berazam untuk buat maksiat kemudian tinggal, dia tak jadi buat, tu dapat 1 pahala. Tapi kalau dia berazam dan dia tidak bertaubat dan dia tak buat pun apa yang diazamkan, itu dah dikira dosa kerana azam untuk buat dosa. Azam untuk buat dosa. Tapi kalau azam nak buat dosa, dia taubat balik, tu dapat 1 kebaikan. Tapi kalau dia tak buat, dia tidak taubat, maka dia dapat 1 dosa juga. Sebab apa? Azam untuk buat maksiat itu maksiat juga. Jadi azam yang maksiat tadi boleh dijadikan kebajikan bila kita tarik balik dan taubat kepada Allah Ta'ala. Tadi dia tak jadi dosa, dia dapat kebaikan pahala pula. Sebab dia melaksanakan, dia tidak jadi melaksanakan benda haram kerana Allah Ta'ala, maka dapatlah 1 pahala. Itu dalam usul fiqh. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan meneguh Allah Ta'ala akan setengah manusia daripada ilmu dan akal dan petunjuk dengan semata-mata keadilan Allah. Setengah orang tak ada ilmu, setengah orang tak ada akal, setengah orang tak ada hidayah. Sebab apa? Sebab keadilan Allah. Itu dia punya bahasa dia. Bukan dengan sebab Allah Ta'ala. Sebab apa dia kata dengan keadilan Allah Ta'ala? Sebab kalau mikir akal kita yang terbatas ni, seolah-olah Allah Ta'ala zalim. Allah Ta'ala pilih dia tu tak berakal, pilih dia tu tak ada ilmu, pilih dia tu tak ada hidayah. Zalim tu bukan zalim, tapi dia panggil bahasanya keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana ayat Quran sebut la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah Ta'ala tidak akan ditanya apa yang dia kata, tak akan ditanya apa yang dia buat, tetapi manusialah yang akan ditanya apa yang kita buat. Jadi kita maqam ubudiyah, maqam hamba. Allah Ta'ala maqam uluhiyah, maqam ketuhanan. Jadi maqam kehambaan tidak boleh kita bertanya dan berbicara dengan maqam uluhiyah ketuhanan. Jadi kita kena usaha cara kita. Allah Ta'ala kita tak tahu dia takdir apa dia. Akan datang ni kita masuk syurga wallahu alam, masuk neraka wallahu alam, wal a'yadu billah. Kita tak tahu. Tapi Allah bagi dah usaha ikhtiar, Allah bagi. Kita usaha ikhtiar. Tapi ada dah Allah Ta'ala tak bagi petunjuk iman contohnya. Ada contohnya Abu Lahab. Allah Ta'ala sebut dalam Quran dia pasti masuk api neraka. Tabat siada abi lahabin wa tab. Abi Lahab dan sebagainya. Allahumma salli ala Muhammad, pokok dia tu masuk neraka Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebab kekufuran dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma adalah perbahasan sikit berkaitan dengan pokok saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mati dalam keadaan kufur ni. Ada yang antaranya yang membela tentang kekufuran bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam, antaranya Abi Talib. Abi Talib ni walaupun dia tu tak Islam lah,
tapi khilaf ulama dia Islam ke tidak. Khilaf ulama Islam ke tidak. Syekh Zaini Dahlan rahimahullahu taala, mufti Syafi'iyah, mufti mazhab Syafi'i di Mekah dulu, dia buat satu kitab khusus membela kata Abi Talib itu mati dalam keadaan Islam, bukan kafir. Dia orang riah hadis-hadis tu. Dalam masa yang sama ada ulama lain juga guna hadis tersebut, dan hadis-hadis lain menyatakan dia tetap kafir. Kerana ada hadis yang jelas mengatakan Abi Talib orang penduduk neraka yang paling ringan siksaannya, iaitu pakai selipar dengan api neraka. Paling ringan tu. Paling ringan tu pakai selipar tu, bukan macam pakai selipar tandas. Pakai selipar tu panah api neraka tu sampai menggelegak otak dia. Tu paling ringan lah. Pakai selipar je, tak kena tibai, tak kena apa. Pakai selipar api neraka tu, api neraka tu memanah sampai menggelegak kepala otak dia ni. Dalam otak ni menggelegak kepanasan. Itu siksaan yang paling ringan dalam neraka. Tu Abi Talib. Sebab apa paling ringan? Sebab dia ra'i Nabi SAW. Abu Lahab dia itu diringankan siksa pada setiap hari Isnin kerana dia bergembira dengan kelahiran Nabi SAW ketika lahir hari Isnin. Dekat-dekat subuh tu dia pun memerdekakan seorang hamba. Dengan sebab dia bergembira sangat dengan kelahiran Nabi, dia bebas seorang hamba. Jadi dengan sebab itu, walaupun dia kafir, tapi diringankan siksa setiap hari Isnin. Tu tak kafir. Kalau kita hak bangga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seronok dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita buat maulid dan sebagainya, tu tak ada apa. Tak boleh kata apa, lagi mimbabil aula, lagi utama. Orang kafir tahap tu pun dah diringankan siksa, yang dia tu tak beriman pun dengan Nabi, dia hanya seronok dengan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ni hak Islam dah, patu buat maulid pula, patu gembira pula dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu lebih utama lah. Habis. Jadi maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dalam kitab Hasyiah Asyirwani ala Tuhfah sebut, itu bid'ah, tapi bid'ah yang hasanah kalau qasad elok, kalau qasadnya baik. Kalau qasad baik, bahkan Imam Suyuti rahimahullah kata dapat pahala kalau orang buat maulid tersebut. Ya, ada lepas tu makanan jamuan, itu untuk tujuan sedekah ataupun beri makan pada orang, itu dapat pahala situlah. Itu qasad yang baik. Tapi kalau buat maulid tersebut, dah lah bid'ah. Lepas tu dia tu buat qasad hak buruk pula, jadi bid'ah yang dalalah. Cara dia buat maulid tu masalah, itu bid'ah dalalah. Kalau baik, itu bid'ah hasanah, dapat pahala. Itu je. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullah, dan hendaklah takut ia seorang akan mencabut Allah Ta'ala akan segala nikmat yang tersebut daripada seorang. Bila kita tahu Allah Ta'ala boleh cabut ilmu kita, Allah Ta'ala boleh cabut ibadat kita, Allah Ta'ala boleh cabut hidayah kita, maka kita yang dapat hidayah dan taufik dan ibadat dan ilmu ni, kita kena sama-sama khasyah, takut. Kata takut Allah cabut semula. Macam bersisa, Allah tarik ibadat, Allah tarik nikmat ibadat, jadi kafir kawan tu, mati dalam keadaan su'ul khatimah selepas beratus-ratus tahun ibadat pada Allah Ta'ala di atas bukit tu bersisa wali Allah Ta'ala yang terkenal. Dia terkenal dengan abid orang yang ibadat Allah Ta'ala beratus tahun. Satu hari nak turun, orang fasik lalu depan dia pandang hina. Bila pandang hina, pandang lekeh, sampai jadi fasik, akhirnya mati dalam keadaan kafir. Jadi ibadat dia sia-sia. Itu Allah Ta'ala tarik, boleh. Ibrahim bin Adham, seorang ulama sufi yang terkenal. Bila Ibrahim bin Adham ni, bila kita sebut nama dia, tak ada dalam kitab fiqh, tak ada dalam kitab akidah, dalam kitab tasawuf ada. Dia asalnya kaki mabuk, dia asalnya kaki maksiat, tiba-tiba bertobat kepada Allah Ta'ala, jadi orang alim, jadi orang sufi. Jadi sentiasa petunjuk hidayah Allah Ta'ala boleh beri bila-bila. Dia orang fasik, teruk, tahap kafir sekalipun, akhir hidup dia boleh jadi orang alim, boleh jadi. Kita hak dah elok ni, wal-a'yadhu billah, boleh jadi tak buruk, boleh jadi juga. Sebab tu sentiasa kena berasa takut Allah cabut nikmat itu. Dengan cerita-cerita ulama salafus salih dulu, terbukti hidayah Allah Ta'ala boleh cabut pada orang yang ahli ibadat, boleh cabut daripada orang yang ahli ilmu, dan Allah Ta'ala beri pada orang fasik dan kafir. Ada apa dah?
Zaman sekarang ada dia ulama besar, lepas tu murtad. Tu ulama besar tu. Ulama besar tu kat Eropah lah. Kita pun tak terkenal juga. Kalau sebut nama pun tak tahu juga. Dia ulama besar dah, jadi murtad, jadi padri. Tu hidayah Allah Ta'ala tarik. Allah tarik hidayah tu bagi kepada dia kufur, bukannya iman lagi. Hidayah keimanan tu sudah tiada, diberinya ialah khizlan kekufuran. Boleh jadi. Itu ulama besar tu ditarik jadi murtad. Itu awal-awal dia kata apa? Tu. Sengih lah. Tu dia kata senantiasalah hendak takut akan mencabut Allah Ta'ala akan segala nikmat yang tersebut daripadanya. Dan boleh jadi bahawa ada pemberian itu. Pemberian apa? Pemberian ibadat, ilmu, hidayah tadi istidraj atasnya, atas orang. Ini lagilah kita jauh. Kita minta jauh. Istidraj dah boleh, Allah beri. Tapi beri tujuan nak jauh pada Allah. Ya Allah Ta'ala beri kepada dia special, boleh bangun tahajud pukul 2 pagi. Dahsyat. Bukan setakat sepertiga malam tu. 1/6 malam, 2/3 malam semua dia boleh bangun. Tapi ibadat tersebut membuatkan dia jauh daripada Allah Ta'ala kerana berasa hebat. Berasa jauh, beri, Allah Ta'ala beri. Senang bangun pukul 2. Orang lain berat nak bangun pukul 2. Dia senang. Pukul 2 sampai subuh ibadat saja. 2 sampai subuh ibadat saja. Tiap-tiap hari. Tapi dalam hati siapa yang tahu? Jadi boleh jadi Allah beri. Allah beri tujuan istidraj, yakni untuk menjauhkan diri dia daripada Allah Ta'ala lagi, bukan untuk dekat dengan Allah Ta'ala. Biasanya istidraj ini kita akan kait dengan siapa? Dengan Qarun dan Fir'aun. Fir'aun tak pernah sakit langsung. Seumur hidup tak pernah sakit sampai dia kata ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan yang paling tinggi di atas alam ni. Lepas tu Nabi Musa mari, bukan Tuhan, Allah yang Tuhan. Mana Allah Ta'ala? Mai aku nak tengok. Tu yang dia buat piramid tu, nak tengok Tuhan atas langit. Jadi siapa yang etika atas langit? Tuhan. Nanti sama dengan Fir'aun. Tu yang dia buat piramid tinggi-tinggi tu. Dia nak tengok Tuhan mana satu nama Allah Ta'ala ni. Tapi tak boleh. Dia bukan Tuhan. Ana rabbukumul a'la tu, dia kata. Saya ni Tuhan yang paling maha tinggi di atas alam ni. Iblis yang dengar, syaitan yang dengar terkejut habis. Iblis terkejut. Tuhan. Aku tahu siapa Tuhan aku. Sampai tahap ni dia punya kejahatan dia. Sampai tahap mengaku Tuhan. Kalau mengaku Nabi boleh tahan lagi. Tapi kafir juga. Boleh tahan lagi ni ngaku Nabi, ngaku Tuhan aku. Iblis terkejut. Syaitan terkejut. Kok mana kawan ni? Kita kenal Tuhan lagi. Fir'aun dah sesat lajak ni. Sehingga bila dia kejar Fir'aun dan Bani Israel masuk tengah laut tu, bila laut kan terbuka, Nabi Musa AS pukul tongkat dia terbelah laut, lari. Bila Fir'aun kejar ke belakang tu, habis dah Nabi Musa dan puak-puak Bani Israel sampai di seberang sana, ditutup laut balik. Tenggelam habis belakang. Waktu tu Fir'aun nak bertaubat. Fir'aun nak bertaubat, nak mati ni. Malaikat Israel ataupun malakul maut tu cepat-cepat cabut nyawa dia, takut dia bertaubat. Malaikat takut Allah Ta'ala terima taubat dia. Punya maha pengampun ni Tuhan. Takut dia syarat untuk tidak terima taubat dua ya. Terbit matahari belah barat, yang kedua sampai roh di tenggorokan. Jadi dicepat cabut supaya tak sempat. Kalau malaikat maut sendiri takut kalau dia sempat taubat sebelum sampai roh dia di tenggorokan ni, Allah terima. Dahlah jahat, manusia paling jahat, tiba-tiba Allah terima ampun gitu. Jadi malaikat maut pun dia cabut nyawa derah dan kerah. Maka dia jadilah laknatullahi alaih sampailah sekarang. Dan Allah Ta'ala beri kesan pula. Tinggalkan mayat Fir'aun tu sampai sekarang ada. Untuk apa? Untuk disaksikan umat akan datang. Disebut dalam Quran secara khusus, Fir'aun Allah Ta'ala simpan tu untuk apa? Untuk beri pengajaran pada puak-puak umat-umat akan datang. Jangan jadi kufur ke atas Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pakai dari kat Mesir tu. Dia buat rawatan apa? Yang bagi tahan lama, tak ingat kita. Mumia ke apa? Itulah lebih kurang. Ada lagi. Cuma kita tak tinggi. Habis. Seperti firman Allah Ta'ala dalam surah Al-An'am ayat yang 44, Fatahna alaihim abwaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah. Arti firman Allah Ta'ala, membuka oleh Allah Ta'ala atas mereka itu akan bermacam-macam daripada segala nikmat.
Allah Ta'ala beri nikmat. Nikmat apa? Nikmat umum lah. Nikmat ibadat, nikmat ilmu, nikmat hidayah, nikmat belaka. Lawan nikmat ialah niqmah. Niqmah, qaf ya, tukar ain dengan qaf. Niqmah tu lawan nikmat. Nikmat tu nikmat lah, benda baik lah. Kalau benda buruk, niqmah dia panggil. Tapi kalau orang yang hati dia elok, sakit ke sihat, nikmat belaka. Tu main hati pula lah. Kalau kita hak orang-orang ni, nikmat tu sihat lah. Kalau sakit tu niqmah. Tapi kalau hati kita ni sentiasa redha Allah Ta'ala sampai tahap maqam kita ni, sakit ke, sihat ke, itu nikmat Allah. Tu dahsyat lah. Maka orang sufi situlah, dia rasa sihat ke sakit, itu nikmat daripada Allah Ta'ala, bukannya satu bala dan musibah atas dia. Tu hebat tu. Kemudian dia kata atas jalan istidraj. Istidraj tu atas jalan istidraj hingga apabila suka cita, yakni suka mereka itu dengan segala nikmat yang diberikan akan mereka itu. Bila mereka suka, mereka itu orang kafir tu dengan terkejut baghtah ni, yakni perkara yang tak disangka-sangka. Apa dia? Neraka. Mereka merasa ada nikmat dah. Bila berasa ada nikmat ni, makna apa? Makna dia paling special lah, berasa special. Bila seseorang, contoh kita ni dinaikkan gaji, kita seorang, kita rasa special. Rasa special. Awak aku seorang naik gaji. Ni Allah Ta'ala beri special untuk kita. Boleh ibadat banyak, boleh ilmu banyak, tapi tujuan dia bukan untuk dekatkan diri kepada Allah Ta'ala kita ni, tapi nak menjauhkan kita lagi daripada Allah Ta'ala. Dia kalau dekat diri kepada Allah Ta'ala, dia panggil taqarrub. Kalau jauh kepada Allah Ta'ala, istidraj. Tu beza dia. Kemudian dan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ma'un ayat yang keempat, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Artinya, arti firman Allah Ta'ala, selagi ni akan datang. Dia terjemah sin tu. Sin tu makna akan datang. Selagi yang ni akan datang, kami ambil mereka itu sedikit daripada pihak tiada mengetahui mereka itu akan tarik sedikit-sedikit. Kami beri nikmat, tapi kami tarik sikit-sikit. Kemudian makna istidraj. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.